Okay, so kelas hari ini ya. Okay, so kita akan sambung perbincangan jawapan kertas trial JPS set kedua bahagian essay lah, bahagian B dan juga bahagian C. Nampak? Boleh ya? Okay. Perkara pertama sebelum cikgu start lah, Azan. Answer yang cikgu bagi adalah standard cikgu lah. Understand? Standard cikgu. So maksudnya jawapan adalah jawapan cikgu lah. Azan. Dan kadang-kadang dia panjang lebar. Azan. Sebab itu standard cikgu lah. So apa yang kamu perlu buat adalah ambil jawapan tersebut and then kamu cuba ringkaskan jawapan tersebut. So you have to write down lah. Understand? Okay, nampak tu. Jangan asyik tengok saya saja. Azan. Nampak tu. Dengar tengok saya saja tak ada. You mesti menulis. Menulis adalah sangat penting. Okey, sebab itu selalu cikgu beritahu kamu perkara yang sama, iaitu mau jadi pemain bola sepak, let's say macam Lionel Messi, you tengok setiap hari YouTube, you tak boleh jadi. Azan, tengok dia main saja tak boleh. You kena turun padang berlatih. You kena disiplin macam dia, buat training dan sebagainya. Azan, baru kamu boleh jadi macam dia. Kena turun padang. So sama juga, essay pun sama. Kamu mesti menulis. Biasakan diri menulis. Then only kamu akan capai speed dia lah, speed. Azan, okay, nampak. So ini speed saya. Kalau you bagi 2.5 hours buat essay, I think I can write this much I can write. Okay, nampak. So you kena faham lah, Azan. Okay. So we go through. Okay, as usual lah, Azan. Kita mula dengan calon lulus. So cikgu mengajar sekarang. So cikgu mengajar dulu calon lulus dulu. So kalau kamu mahu lulus, senang. Lulus means kita cuba dapatkan 4 markah. Okay, we start with the first question. Wait lah, cepat. Wait. Ini JPS punya soalan, wait. Calon lulus terus. Okay, calon lulus. Wait. Cikgu besarkan sedikit. Okay, calon lulus. Okay, tengok calon lulus ni. Okay, saya tak bagi kategori cemerlang first. Saya bagi kategori lulus first. Azan, okay. Gambar di bawah merupakan siaran media dalam portal Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. Nampak tu? Singkatan dia EAIC. Nampak tu? Boleh? Okey. Kalau kamu tak tahu apa ini Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan, that's it lah. Jawapan boleh menyeleweng. So kamu kena tahu apa itu Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. So saya bagi pendedahan kepada kamulah. So actually Suruhanjaya ini adalah Suruhanjaya untuk rakyat. Complain. You make a complaint against penguatkuasa. Maksudnya against polis. You nak buat penguatkuasa. Dia penguatkuasa kan, polis tu. So you nak forge apa itu? Report tentang polis. You boleh pergi sini. Siapa saja, any jawatan, any kementerian, any penjawat awam yang bertugas sebagai penguat kuasa, Kementerian Kesihatan ke whatever it is lah, you can report. Boleh. Salah laku, you boleh nampak. Lapor salah laku penguat kuasa. So you must know apa cerita. Azan, yang perkara ini ada dalam buku teks tau. Buku teks Form 5. Form 5, memang ada benda tu. Form 5 ini bab berapa? Okey, nampak tu. So bila cikgu discuss dengan kamu, nampak tu? Cikgu discuss dengan kamu, cikgu tunjukkanlah buku teks. Nampak? So bukan cikgu main bagi jawapan saja. I want you to know exactly benda ni ada dekat mana, bab mana. Understand? Okay, so here.
No. Negara punya. Is it? Integriti organisasi punya apa ni? Beda. This is the one. EAIC. Nampak tu? Okey, Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. Z, nampak tu? Ada kat sini. Boleh dia ada dalam buku teks. Even cikgu tak target soalan ini pun, tapi dia keluar dalam trial means. Wah, cikgu kena prepare lah. Zen, nampak tu. So, cikgu pun surf dalam internet dapatkan maklumat. Zen, of course cikgu ada skema jawapan yang diberi oleh mereka. Zen, oleh JPS. JPS punya jawapan ada. Zen, skema jawapan. Zen, okey, tapi kita tengoklah Zen, sama-sama. Okay. So kalau calon lulus, apa you kena buat adalah, pada pendapat anda, sejauh manakah agensi ini dapat membantu menyelesaikan salah laku dalam sesuatu organisasi. Organisasi itu adalah organisasi penguatkuasaan. Understand? Can be police, bomber, all that. Understand? Even askar, whatever it is lah. Understand? Tentera ke, whatever it is. Understand? Actually got 21 agensi kerajaan bawah dia lah. Understand? Okay. Mana-mana pekerja agensi tersebut, agensi kerajaan itu buat salah, you can report. Salah laku penguatkuasa. Understand? Dan jawapan anda mestilah disokong dengan nilai universal. Nilai universal. So, as usual lah, essay kan, buat nilai dulu. Ini mau lulus lah. Kalau lulus 4 markah saja kan. 3 hingga 4 markah. Okay, your target is 3 hingga 4 markah. Setiap soalan boleh dapat 4 markah kali dengan 5 soalan essay, kamu sudah dapat 20 markah. Dan after that, bahagian A yang soalan structure itu kamu kena dapatkan another 20 dan kamu boleh lulus. Understand? So we are talking about lulus lah. So lulus senang saja, understand? Nampak tu? Okay, so you kena bagi nilai dulu. So cikgu bagi tahu nilai dia lah. So present dalam ayat lengkap. So masyarakat amalkan. Masyarakat adalah watak, amalkan nilai. Yang senang adalah kamu boleh tulis nilai rasional dan nilai bertanggungjawab. Dan oleh kerana integrity means you boleh kata nilai kejujuran pun. So cikgu bagi beberapa lah. Okay, nilai kerajinan, nilai kerasional, nilai kejujuran. Okay, lepas tu nilai kerjasama boleh. Dan nilai bertanggungjawab. Kamu nampak? Okay, dan nilai bertanggungjawab. Dapat Okey. Dapat tulis nilai dulu. 2 nilai at least mesti betul sebab dia kata nilai universal ada dekat dalam soalan. Dan after that, sejauh manakah agensi ini dapat bantu menyelesaikan salah laku organisasi? Macam mana dia bantu? Maksudnya cara lah. Sejauh manakah agensi ini dapat bantu? So cara. Sejauh manakah means dekat sini memang cara. Zen, okey, nampak. Okey, so simple lah kamu tulis cara pertama. So, macam mana gunakan watak. Watak dalam soalan ini adalah Suruhanjaya. Jangan tulis penuh. Hanya tulis singkatan boleh, tak salah. Sebab dalam soalan sudah ada singkatan, maka kita boleh gunakan singkatan tersebut. So EAIC, apa cara dia bantu kamu nak selesaikan salah laku dalam organisasi, organisasi kerajaan lah terutamanya penguatkuasa. So cara pertama adalah EAIC akan terima aduan. You kata aduan masyarakat. Simple. As simple as this. Paling simple kamu boleh tulis. Ya, okey, nampak tu. Aduan. Boleh okey, nampak tu. So bila terima aduan, you can explain lah sikit uraian atau contoh dia kan. So EAC
Lepas dapat aduan apa itu badan kena buat, dia kena pergi siasat kan. Okey. So EAIC akan siasat dan ambil tindakan. That's it, finish. Nampak? Nampak tu? So, satu fakta kamu ada bagi. Dan kamu ada bagi huraian atau contoh for it. Cantik lah tu. Then you go for the second cara. Okay, so second cara dia adalah senang sajalah. Agensi kerajaan semua dia kuat kuasa undang-undang. Understand? Nampak tu kuat kuasa undang-undang. Tapi yang ni terima aduan. Lepas tu dia siasat, ambil tindakan. Nampak? Okay, cara kedua sama juga EAIC buat kempen. Akan buat kempen lah. Akan buat kempen kesedaran. Kempen kesedaran. Okay? Okay, nampak. Then you beritahulah kempen kesedaran itu untuk apa. Azan, EAIC okay, EAIC mahu masyarakat faham peranannya dalam bina integriti negara. Dalam bina dalam bina negara integriti. Cukup. Nampak tu. So you come out with another facts. Facts kamu adalah cara atau peranan dia lah, something like that. Boleh ini sudah cukup untuk pelajar lulus dapat 4 markah untuk setiap soalan lah. So ini soalan 6 kan. Azan, okay, now good students, cikgu pergi secara detail dengan kamu lah. Azan, jawapan ini adalah jawapan standard cikgu lah. Azan, so you kena ringkaskan jawapan tu lah. Azan, sebab cikgu bagi according to cikgu punya kajian dalam internet, buku teks, all that lah. Okay, nampak tu. Okay, so you can see The first thing of course lah, kamu kena tulis nilai Masyarakat perlu mengamalkan nilai rasional, nilai bertanggungjawab, nilai kerjasama dan nilai kejujuran. Boleh so you have to come out with facts, fakta, huraian lanjutan, contoh and inference. Lengkap. Satu set. Bukan satu set, 2 set sebenarnya. Cara pertama, EAIC akan menerima aduan salah laku daripada orang ramai boleh, masyarakat pun boleh, terhadap pegawai penguat kuasa. Nampak? Okay, so you aduan kena buat. Azan, boleh polis buat salah, kau pergi police station report. Understand? You pergi tempat inilah, Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. Polis adalah penguatkuasaan, agensi penguatkuasaan kan. Azan, okey. So you pergi sana report. Boleh okey. Selepas itu EAIC akan melawat buat lawatan ke permis agensi penguatkuasaan yang diterima aduan. Azan, okey. So tentang polis, balai polis, saya pergi balai polis Brickfields, let's say. So dia pergi lawat Brickfield Police Station. Azan, okey, nampak. Setelah itu EAIC akan memantau, they will monitor dan membuat siasatan penuh berasaskan butiran maklumat aduan yang diterima. So maksudnya kita pergi monitor
and then kita akan slowly siasat based on information given by pengadu lah. Understand lah? Butiran maklumat aduan yang diterima. Nampak tu? Boleh. So bila saya bagi contoh, misalnya orang ramai boleh kemukakan aduan kepada EAIC melalui pelbagai saluran, termasuk secara atas talian iaitu e-aduan melalui sesawang EAIC Government Mind. Understand? So bila pemeriksa baca ayat macam ini, dia sudah tahu you ni begitu pandai, banyak membaca. It reflects that you are a very good student. Understand? High class student lah. Understand? Nampak? Boleh? Okey, nampak tu. Tapi cikgu punya nasihat adalah kalau boleh kamu ringkaskan lah. So misalnya orang ramai boleh kemukakan aduan kepada EAIC secara atas talian. Anggap buat full stop dekat sini pun sudah cukup lah. Itu pun bagus lah. So aduan itu actually kamu boleh buat secara talian, call dia boleh, atau kamu pergi ke sana pun boleh. Understand? So dia ada banyak saluran. One of it is atas talian. Boleh. So ingat yang merah punya pun sudah cukup. Okey, secara kesimpulan atau inference itu kamu balik kepada you punya fakta. Tegaskan. Secara kesimpulan, EAIC akan terima dan siasat aduan orang ramai secara telus tanpa sebarang prejudis, berpandukan informasi lengkap yang diterima. Nampak? Boleh. Balik kepada terima aduan. Boleh. You tekankan balik benda tu. Nampak? So ini tengoklah zaman saya belajar BM daripada cikgu saya. Sampai sekarang, baru lepas begitu lama baru saya menulis balik esei dalam hidup saya. The last I did was Form 6. It was about 1994-5. For lower 6 saya, 1995 I was upper 6. Masa itu belajar last BM essay I wrote in my life. After that, sekarang adalah 2022. Berapa tahun? Still my bahasa is good. Azan, itu apa? Itu cikgu saya lah. Cara mereka mengajar zaman saya. Tengok, dia masih ada. So we can write back after so many years. Understand? Ini kamu, ini saya tak tahu lah. Understand? Spesies apa saya pun tak tahu. Budak-budak zaman sekarang having problem in your BM. Understand? So cikgu beritahu kamu, skrip moral sekarang kita baca ada standard, then only we will release 8 to 10 marks. Tak ada ulang. You tengok saya punya ayat ada ulang-ulang apa-apa ke? Sangat tersusun. Step by step. Nampak? Zen, thank you to my BM teacher those days lah. Zen, okay, nampak. Okay, this is one. Second one. Cara kedua. You tengok apa tadi cikgu nasihatkan kamu kan? Bila you bagi fakta, cara pertama gariskan dalam pensel. Lepas tu misalnya, tu contoh. Secara kesimpulan, inference. So pemeriksa tengok you punya susunan jawapan. Dia suka sebab semuanya tersusun. And you membantu dia. Nampak? So cikgu padamkan benda ni semua, tengok. Apa yang cikgu gariskan semua juga. Okay, nampak. So pemeriksa boleh nampak. Cara pertama, dia sudah gariskan untuk saya. Misalnya ada contoh, ada inference, ada, bagus. Semua kriteria ada. So, bagus. Ini satu set. Tak cukup. Kita pergi set kedua, tengok semua lengkap atau tidak. Azan, Cara kedua, EAIC akan mengadakan kempen kesedaran untuk memperjelaskan fungsi dan peranan dia. Azan. So, ini ayat panjang-panjang lah kamu ringkaskan. Okay. Melalui inisiatif ini, orang ramai dapat fahami fungsi EAIC dalam atasi salah laku dalam sesuatu agensi penguatkuasaan. Nampak? Selain itu, huraian lanjutan. So yang ni adalah fakta you. Ini adalah huraian. Huraian lanjutan dia adalah, selain itu, EAIC berperanan untuk menyedarkan orang awam usaha bina negara berintegriti yang bebas daripada rasuah, penyelewengan dan salah laku bukannya terletak di bahu
EAIC semata-mata. So that means the purpose of kempen kesedaran adalah satu, you boleh nampak so that you understand apa peranan dia, fungsi dia. Ni, fungsi tu peranan. Saya baca selepas saya nampak soalan ini. Understand? Okay, nampak. So, peranan dia saya pun go through dalam internet, surf apa peranan dia. Barulah saya dapat banyak information dan saya boleh buat essay. Nampak tu? Boleh Okay. So, you kena tahu dalam kempen kesedaran dia kena sedarkan kamu. Saya satu Suruhanjaya tetapi not everything letak atas bahu saya. Rakyat have to do something as well. Tugas kamu adalah buat laporan. Lapor. Okay. So, sebagai contoh, EAIC telah menggunakan semua media. Ini sangat detail. Semua media, iaitu media elektronik, media cetak, media bersemuka, media sosial semua untuk menyeru orang awam supaya menjadi mata dan telinga kepada EAIC untuk mencegah salah laku dalam organisasi penguatkuasaan. So you are the important person. Orang buat salah, saya tak nampak, you nampak, complain. So you kena sedar. Nak sedarkan kamu, peranan kamu untuk bantu EAIC promote integriti lah. Salah laku penguatkuasa dibawa ke muka pengadilan, something like that lah. Boleh Okay. So kesimpulannya, melalui kempen seperti ini, adakan kempen kan, balik kepada kempen. So melalui kempen seperti ini, EAIC percaya ia dapat membentuk gelombang menjunjung tinggi budaya integriti dalam kalangan masyarakat di negara kita. Nampak gelombang. You create a wave. Everybody rakyat Malaysia ni semua mau amalkan budaya integriti. Nampak? Penguatkuasa buat salah laku, komplain kepada dia. Sebab dia adalah Suruhanjaya yang sepatutnya in charge untuk take report regarding salah laku penguatkuasa. Nampak? Itu adalah yang ni. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. Nampak? Boleh So hari ni kamu ada belajar satu perkara baru lah consider. Atau mungkin cikgu kamu ada go through, saya tak tahu. Tapi saya beritahu dalam sekolah saya tak go through benda ni pun. Tapi bila keluar dalam trial, yes. So bila ada trial kita pun takut. So kita prepare in case. So maka kita go through, kita prepare jawapan. Understand? Okay, nampak. Dapat Okay, done. Ingat bahagian B itu ada 2 soalan. You kena baca dulu dua-dua and pilih yang mana kamu confident. Understand? Kalau saya student mungkin soalan 6 saya takkan pilih sebab saya tak tahu apa tu Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan, saya tak tahu. So I might go for the soalan kedua. Understand? Okay, nampak. So you kena baca dua-dua soalan, pilih yang mana kamu ada confident penuh. Buat itu dulu. Lepas tu pergi bahagian C, habiskan. Then come back, ada masa means benda yang kamu tinggalkan, you try out saja. Sebab bila you jawab dua-dua soalan pilihan, mereka akan pilih yang mana kamu dapat markah yang tinggi untuk kira markah kamu. Boleh dapat Okay, student, we go for soalan 7. As usual lah, calon lulus first sekarang. Soalan ini untuk apa dia bagi ni gambar situ? Ini adalah salah satu bidang saja. Tengok gambar di atas menunjukkan logo Sukan Olimpik 2020 yang telah diadakan di Tokyo, Jepun. Nampak? Soalan you tengok is general. Jelaskan kesan pengabaian sikap kerjasama dalam masyarakat global berdasarkan nilai universal yang telah anda pelajari. So maksudnya kerjasama you tak mau buat dengan kerjasama dalam masyarakat global means kerjasama penduduk satu negara dengan penduduk negara lain, kan? So maksudnya negara dengan negara lah. Global means negara dengan negara. So bila kamu tak kerjasama dengan negara lain, what happens? Kesan dia, kesan. Dan soalan ada nilai.
Azan, so ada nilai. Boleh dan kesan kalau kita tak kerjasama, actually kita kerjasama dalam banyak aspek. Azan, tapi ini kesan dia. Ini memang buku teks ada. Kerjasama is around chapter A di mana mesti ni kerjasama, okay? This one. Kerjasama masyarakat global, nampak? So dia beritahu ada bidang-bidang semua. Pendidikan, sains, teknologi, kerjasama dalam bidang ekonomi, all that. Kamu ada. They didn't even highlight sukan. Zen, okay, nampak. Dan dikata kepentingan dia. Lepas tu cabaran dia. This tepatlah. Kesan. Sikap kerjasama dalam pengabaian, sikap kerjasama dalam masyarakat global. So the points is here. Uraian have to do by yourself. Understand? Okay, nampak. Hanya ada points. Not even one uraian is there. Understand? So ada banyak. So I will take 2. Iaitu regarding keselamatan. And then regarding pembangunan antara negara, saya pakai pembangunan ekonomi negara. Boleh. Kalau kita tak ada kerjasama dengan negara lain, ekonomi kita pun boleh terbantu tahu. Terjejas. Azan, okay, nampak. Lulus, calon lulus. Apa you kena buat adalah orang tanya nilai, tulis nilai. Watak dia adalah masyarakat global. Nampak? So you tulis sajalah. Watak dia masyarakat global. Amalkan nilai. Sudah ada kerjasama, tulislah nilai kerjasama. Lepas tu kita kena hormat negara lain. So nilai hormat. Boleh. And then your favorite nilai lah. Nilai rasional. Dan nilai bertanggungjawab. Cantik. Dapat. Dan after that, kesan pengabaian. Biasalah, cikgu ajar macam mana. Kesan pertama. Apa kesan pertama dia? So ini kamu kena tahulah buku teks lah. Keselamatan, watak masyarakat global. Tidak terjamin, tak tulis tak apa. You tulis terjejas. Simple. Pap. Habis. Keselamatan masyarakat global terjejas. Boleh Okey. Nampak tu? Ini boleh bagi contoh. Contoh. Negara akan diserang pengganas. Nampak? Boleh atau you boleh kata jenayah antarabangsa meningkat. Jenayah antarabangsa. Golot lah jenayah antarabangsa, kamu tahu kan. Menyeludup organ pemerdagangan manusia kan. Dan dia juga menyeludup haiwan pun got. Dan after that mereka apa lagi yang menyeludup barangan pun ada. So banyak perkara boleh berlaku. Azan, sebab itu kita kena ada kerjasama dengan negara lain. So kita jaga border sama-sama dan ada information, any information risikan and all that spy semua. Risikan semua, so kita share dengan kawan kita. So kita suruh dia berjaga-jaga. Ada serangan teroris ke apa ke. Azan, okay, nampak. Boleh so kesan pertama. Gariskanlah kesan pertama itu. Lepas tu you go for the kesan kedua. So target kamu adalah 4 markah. So at least must come out with 2 kesan lah. Sebut fakta saja. So kesan kedua, you kata apa? Kesan kedua adalah ekonomi negara terjejas. Boleh okay. So you beritahulah kalau
Kalau hubungan Malaysia dengan negara Indonesia terjejas, maka Indonesia tidak mahu berniaga dengan Malaysia. Cukuplah, tak mahu berniaga, so you tak ada business opportunity lah. So ekonomi terjejas. Nampak? Simple saja. You mahu lulus, apa dia minta? Nilai, tulis. Tulis watak, amalkan nilai apa. At least 2 nilai mesti mahu betul. And after that, baca soalan betul-betul, kesan pengabaian sikap kerjasama dalam masyarakat global. Kesan pertama apa? Kesan kedua apa? Azan, nampak? Boleh? Faham? So, cikgu tak pernah sediakan modul khas untuk pelajar lemah. No. Same question what? You pun dapat soalan macam ini, budak pandai pun nanti dapat soalan macam ini. Dalam exam ada isi tempat kosong untuk kamu ke? Tak ada kan? Azan, so cikgu nak kamu fikir dan kamu tulis ayat kamu sendiri. Belajar macam itu. Cikgu punya style macam itulah. Azan, so cikgu tak buat modul yang apa itu fill in the blanks and all that. Sebab saya tak mahu cikgu kena biasakan diri kamu dengan kertas exam. Kertas exam dia tinggal kosong saja. Just like this, right? Kosong. Ada soalan. So you have to write. Kalau isi tempat kosong like that, nanti you masuk dalam exam hall, cikgu tak ada pun jawapan saya isi tempat kosong pun tak ada. Azan. So cikgu nak kamu biasakan diri dengan kertas peperiksaan. Ini cara approach cikgu lah. Pendekatan cikgu macam itu. So setiap cikgu adalah berbeza. Nampak? So you biasakan diri tulis ayat. Boleh? Sama macam exam. Boleh? Okay, done. Okay, now good student. You punya jawapan as usual lah. Panjang sikit kan. Okay. Tapi cikgu terlupa. Cikgu pun terlupa. Saya terus pergi kesan. Actually, you mesti tulis nilai first. So, masyarakat perlu amalkan nilai kerjasama, nilai hormat, nilai rasional dan nilai bertanggungjawab. Okay, now. Kesan pertama. Keselamatan masyarakat global tidak terjamin. So, lazimnya sesebuah negara akan sedia berganding bahu. The problem bila saya nak buat jawapan ini adalah mereka kata kamu tak boleh buat ayat dengan perkataan nilai universal. Kena ada ayat nilai universal lah. So saya tengok kesan pengabaian sikap kerjasama. Dia ada bagi dekat soalan. Saya tak boleh tulis. So saya kena tukar. So saya cari perkataan lain berganding bahu. So lazimnya sesebuah negara akan sedia berganding bahu dengan negara lain dalam aspek keselamatan dan pertahanan jika wujud hubungan baik antara negara. So people willing to work together with you lah. Berganding bahu. Boleh Okay, nampak. Okay. So jika aspek ini diabaikan, maksudnya kamu tak ada hubungan baik. Tak ada ganding bahu. Okay, so jika aspek ini diabaikan, maka negara jiran tidak akan tampil ke depan untuk kongsi maklumat risikan mengenai perkara yang boleh ancam keselamatan negara. Then I give a contoh. Contoh, serangan pengganas ke atas pusat dagangan dunia. World Trade Center dulu di Amerika Syarikat dan sebagainya tidak dapat dielakkan. Sebab you tak baik dengan dia, so dia tak share dia punya risikan. Maklumat risikan. Ada information like this, dia tak share dengan kamu sebab kamu bukan kawan dia. Kalau kawan means kawan akan bantu, ada.
Just like kamu lah pelajar SPM, understand? Dekat dengan exam kamu dapat tips lah, ada tips untuk moral lah, understand? Nampak tu? Boleh so you share dengan kawan baik kamu, betul kan? Azan okay, nampak tu. Kawan tak baik you pergi share kan? Tak ada kan? Azan nampak tu. Kecuali kalau kamu suka share dalam grup, itu lain cerita lah. Nampak tu. So jika aspek ini diabaikan, maksudnya kamu tak ada hubungan baik dengan negara lain lah. So kamu tak mau bekerjasama dengan negara lain, maka mereka takkan tampil ke depan untuk beri maklumat risikan mengenai perkara yang boleh mengancam keselamatan. Contohnya serangan pengganas ke atas pusat dagangan dunia di Amerika Syarikat dan sebagainya tidak dapat dielakkan. So secara kesimpulan, pengabaian hidup berbaik-baik bersama negara lain boleh mengakibatkan masyarakat global berpecah belah dan mengancam keselamatan mereka. Boleh Okey, nampak. So dia balik kepada keselamatan. Nampak? Tengok cara cikgu explain. So ini adalah fakta kesan pertama. Lazimnya, ini huraian. Jika aspek ini diabaikan, huraian lanjutan, dan contoh saya ada gariskan. Inference secara kesimpulan saya ada gariskan. Nampak? Boleh. Now we go for the second one. Kesan kedua, pembangunan ekonomi terbantu. So lazimnya sebuah negara dapat meningkatkan peluang perdagangan. Saya tulis detail sangatlah, kamu boleh ringkaskan. Okey, so you boleh kata macam ni lah. Lazimnya sebuah negara dapat meningkatkan peluang perdagangan jika wujud persahabatan baik dengan negara lain. You tulis satu pun cukup. Tapi saya dekat sini bagi sangat detail sebab itu budaya saya lah. Bila kalau saya student, saya tulis detail. Azan. Okay, lazimnya sebuah negara dapat meningkatkan peluang perdagangan, pelaburan asing dan meluaskan pasaran barangan mereka ke negara lain jika wujud ikatan persahabatan baik antara negara. Apa tu? Tapi jika aspek ini diabaikan, sebab kesan pengabaian kan. So jika aspek ini diabaikan, maka negara lain tidak akan berurus niaga dan tidak akan menghulurkan bantuan kepada negara kita dalam aspek ekonomi. So cikgu bagi contoh. Indonesia, Vietnam, Myanmar semua sangat penting tau. Boleh. So contohnya ekonomi negara kita akan terjejas jika hubungan kita dengan Indonesia, Vietnam dan Myanmar renggang. Why? Sebab negara kita amat bergantung kepada bekalan tenaga buruh asing daripada negara-negara berkenaan. So kalau mereka tak hantar, you punya bangunan semua takkan naik. Sebab all the foreign workers are from these countries. Nampak? So hubungan sangat penting. So konklusinya, kelancaran aktiviti ekonomi negara kita boleh terganggu jika kita enggan berganding bahu dengan negara lain atau enggan bekerjasama dengan negara lain. So I try to avoid using nilai universal untuk buat ayat. Understand? Nampak tu. So this is how lah something A+, you're going for A+ means jawapan kamu must be sangat solid lah. Understand? That's why they say kawan-kawan yang mark semua beritahu. Okay, kawan-kawan yang mark lah. Understand? So dia beritahu aspek bahasa. Kalau bahasa tercantik, turun markah, something like that. Boleh understand? So based on information yang diberi oleh kawan-kawan yang mark kertas, maka cikgu boleh buat satu conclusion lah. That means it is almost like BMSC. You have to come out with facts, tetapi bukan banyak fakta, 2 saja. Dan dihuraikan at least 2 ayat huraian. Contoh mesti ada, inference mesti ada. So 5 perkara, satu set. Boleh? Dapat? Okay, done. Now we go for the next soalan. So bahagian C. Boleh bahagian B patut pilih satu lah, tapi 2 soalan cikgu ada discuss dengan kamu. Now we go for jawapan bahagian C. Bahagian C lulus dulu. Okay, so you baca soalan dia kan. Okay. Pemburuan haram serta kemusnahan flora dan fauna ialah isu yang sering kali menjadi buah mulut masyarakat dunia
Bila kamu tengok masyarakat dunia, you mesti tahu ini adalah global. Kalau global means form 5. Sikap peri kemanusiaan ada form 4 and form 5. Understand? Beda. Form 4 ada sikap peri kemanusiaan kan? Chapter mana? Peri kemanusiaan unit 7. Kalau sini unit 7, sana pun mesti unit 7 lah. Ini surah 9. Result lah. Bila as a student, student yang nak A plus all that, peri kemanusiaan. Nampak? Form 4 pun ada, form 5 pun ada. 7. Okey. Ini penglibat, wait. 7, sorry. Ini 8 pula. Masya Allah. Okay. Peri kemanusiaan, pemangkin kesejahteraan global pun ada, negara pun ada. Dalam negara. Form 4 and form 5. Kita sudah tahu. Okay. So dia tanya, sikap peri kemanusiaan. Huraikan sikap peri kemanusiaan yang patut diamalkan bagi menangani isu di atas. Isu di atas adalah isu alam sekitar. Maka alam sekitar punya sikap kan? Boleh dia ada sikap contoh perlakuan ada all that, right? Azan okay, nampak tu. But you can also use the form 4 also dalam hal ini So saya gunakan dua dekat sini. Iaitu alam sekitar means kita ada satu dia ada dalam soalan itu memang ada lah. Tengok sini wait saya tunjukkan pada you. Okay, dalam soalan itu dia sudah highlight pemburuan haram. Maksudnya ini haiwan. Dan dia ada flora dan fauna. So kita assume kemusnahan flora dan fauna alam sekitar lah. Maka dia ada alam sekitar as well. So saya gunakan sebelah sini menjaga dan memberi perlindungan kepada haiwan, dan saya ada dekat sini memelihara dan memulihara alam sekitar. So I use dua ini sebagai perlakuan berperi kemanusiaan. Walaupun dalam dan luar negara kadang-kadang benda itu lebih kurang sama. Ada yang sedikit perbezaan saja. Tapi benda itu sama. Boleh Okey, so untuk calon lulus, sikap peri kemanusiaan. So sikap pertama. Tapi sebelum itu tulis nilai. Sebab dia kata jawapan anda berlandaskan nilai universal. Watak dalam soalan ini adalah masyarakat dunia. Obviously you can see lah. So maka you kena tulis nilai dulu kan. Understand? So cikgu ajar kamu. Okey, so watak dia adalah masyarakat global. Masyarakat global atau masyarakat dunia. Amalkan nilai. Paling senang rasional bertanggungjawab. Tapi ini haiwan semua ada. Alam sekitar ada. So kasih sayang boleh guna. Nilai kasih sayang. Nilai rasional as usual. Dan kamu boleh tulis nilai bertanggungjawab. Dan nilai bertanggungjawab. And after that, sikap berperi kemanusiaan yang patut diamalkan, right? Untuk menangani benda ini kan. So kamu tulislah, simple saja kamu tulis. Mau lulus kan? Simple. So sikap pertama. Boleh, apa dia? Sikap pertama. Sikap pertama, masyarakat dunia mesti jaga dan lindungi. Lindungi apa? Haiwan. Nampak? Atau you tamat tulis lindungi, you kata jaga haiwan pun cukup lah. Pemeriksa definitely dia akan faham. Masyarakat dunia mesti jaga haiwan. Okey, jaga haiwan. So you bagi satu contoh lah. Macam mana jaga haiwan? Azan. So masyarakat global
mesti halang pemburuan haram. Asyik. Nampak? Mesti jaga haiwan macam itulah. Dan the second point, sikap kedua adalah sikap peri kemanusiaan lah. Yang kedua, sikap kedua adalah masyarakat mesti dunia mesti memelihara dan memelihara, right? You tulis satu cukuplah. Mesti memelihara alam sekitar. Atau itu memelihara, engkau tulislah. Mesti jaga alam sekitar. Paling senang. Nampak? Boleh jaga alam sekitar means you boleh bagilah. Contoh dia, masyarakat global pun boleh, global atau dunia beda. Dunia lah, masyarakat global atau dunia sama saja. Ini pun nanti kamu keliru pula. Kalau kamu jaga alam sekitar means mesti tanam apa pokok. Tulislah satu contoh. Masyarakat dunia mesti tanam pokok. Pokok di rumah. Di rumah mana? Dalam rumah kan. Tulis sajalah. Dia tak kisah benda ni semua. Si tanam pokok. Di rumah tak tulis pun tak apa. Tapi tulis pun okey. Tak ada masalah. Azan. So, you ada sikap pertama, you ada sikap kedua, ada bagi, lepas tu ada bagi huraian contoh. So, fakta ada bagi, huraian contoh ada bagi. Fakta ada atau huraian contoh kamu ada bagi. Cukuplah untuk 4 markah. Boleh 4 kali dengan 5 soalan 20 markah. Itu target kamu minimum untuk essay. Dan structure bahagian A, cuba dapatkan lagi 20 markah, 40 markah, boleh lulus. Okay, now the good students. Your answer must be solid lah. Okay. Masyarakat dunia perlu amalkan nilai kasih sayang, nilai rasional dan nilai bertanggungjawab. So, sikap pertama adalah masyarakat dunia harus menjaga dan memberikan perlindungan kepada haiwan. So, selaras dengan ini, masyarakat global mesti menghalang pemburuan haram dan pemerdagangan haiwan. Pemburuan haram dan pemerdagangan haiwan. Nampak? So, masyarakat global harus melaporkan aktiviti pemburuan haiwan liar sekiranya tahu. Dan misalnya, saya ada bagi contoh, ini adalah badan. Kita panggil apa? Pertubuhan hidupan liar. Cikgu lupa. Hidupan liar dan something lah. Cikgu lupa. Okay, misalnya perhilitan telah membuat serbuan. Perhilitan, wait. Dia adalah pertubuhan hidupan liar. Pertubuhan ke? Wait. Cikgu cek dan cikgu beritahu on the spot. Perhilitan. Okey, sorry. Dia adalah jabatan perlindungan. Sorry, perlindungan, bukan pertubuhan, perlindungan. So, cikgu beritahulah perhilitan means what. So, ini benda baru nanti. Perhilitan adalah jabatan, per itu adalah perlindungan. Perlindungan hidupan. Hidupan hidupan dan hidupan liar, sorry. Liar dan taman negara. Angkut dekat sana lah. Nampak tu. So,
perlindungan, perhidupan liar dan taman TAN, perhilitan. Ini yang mereka buat singkatan. Zen, okey. So contoh yang cikgu bagi adalah contoh apa itu orang kata, contoh realiti Okay. So perhilitan telah membuat serbuan dan menangkap 2 warga Vietnam bersama-sama dengan organ haiwan bernilai ratusan ribu ringgit hasil daripada laporan lengkap yang telah dibuat oleh masyarakat setempat. So you can see, masyarakat harus jaga beri perlindungan means kalau berlaku kes ini semua kita kena laporkan. Then I give a contoh lah macam mana perhilitan dapat berjaya menangkap 2 warga Vietnam. Nampak tu? Boleh Okey, konklusinya tindak sindiket pemerdagangan haiwan yang okey. Okey dah, ini bukan yang ini kamu kena potong. Sindiket pemerdagangan haiwan yang ini tak perlu. Sindiket pemerdagangan haiwan dapat ditumpaskan apabila masyarakat global bertindak serius dalam soal melindungi alam sekitar. Go back to your perlindungan. Azan, nampak tu. So, you tengok macam mana cikgu buat inference. Selalunya cikgu balik kepada tajuk atau fakta. Boleh saya tegaskan balik fakta tersebut. Nampak? Okay, next. So, kamu ada belajar satu perkara baru, satu badan baru. Actually, 2 badan kamu belajar hari ini. Understand? Okay, nampak. Satu yang integriti penguatkuasaan punya kan tadi, dengan ini. Okay, now sikap kedua. Sikap kedua adalah, you see saya ambil daripada sini tau. Menjaga, memberi perlindungan kepada haiwan, beri kemanusiaan kan, dan memelihara dan memulihara alam sekitar. So, saya gunakan. So, sikap kedua adalah masyarakat dunia harus memelihara dan memulihara alam sekitar. So, sejajar dengan ini, masyarakat dunia harus mengamalkan sikap menanam pokok di persekitaran rumah mereka. Masyarakat dunia boleh tanam pokok bunga, sayur-sayuran dan buah-buahan yang amat berguna untuk kehidupan mereka. So, misalnya, penanaman sayur-sayuran membolehkan kita dapat sayur-sayuran segar, fresh, hasil dari tanaman sendiri. Nampak? Itu contoh dia. So, kesimpulannya, balik kepada memelihara dan memulihara means menjagalah. So, usaha menjaga alam sekitar merupakan amalan gaya hidup sihat dan berupaya mendidik generasi muda supaya mencintai alam sekitar. Nampak? So, you have to come out with conclusion. Boleh dapat Okay. Okay, done. So, we go for the next question lah. Soalan B Okay. Tapi lulus dululah. Calon lulus. Jelaskan kesan pengabaian sikap peri kemanusiaan, tapi ini specialize untuk alam sekitar saja. Not the whole thing, no. Azan, Okay, nampak. Buku teks. Kesan ada di sini? Ada kesan. Ada banyak perkara dekat sini. Sini pun ada, form 4 pun ada. Form 5 pun ada. So, saya ambil form 5 punya. Kesan dia adalah kepupusan flora fauna saya ada bagi dan perubahan suhu dunia tidak menentu. Saya ambil ini 2 kesan. Kesan pengabaian sikap berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Nampak? Boleh I take both of these. Okay, so calon lulus, apa you kena buat? Okay, kesan. Tak ada nilai dekat soalan ini. So jangan bagi nilai. Tak ada guna. Azan, Okay, kesan pengabaian. You abaikan sikap berperi kemanusiaan, you sayang alam sekitar. So what will happen? Okay, so you write lah kesan pertama. Flora dan fauna akan pupus.
Boleh akan pupus. Okay, dan you boleh katalah contoh Contoh Malaysia hilang. Apa kata hutan Malaysia musnah akibat pembalakan haram. Terima kasih. Atau pembalakan berleluasa pun boleh. Azan, okay, nampak itu kesan pertama. Flora fauna gone. Dan kesan kedua. Kesan kedua itu bumi panas Okey. So suhu bumi meningkat. Ada jaga alam sekitar tak ada sikap keperimanusiaan terhadap isu alam sekitar. So maksudnya kamu tak sayang alam sekitar. Okey. So you ni kamu boleh bagi tahulah. Azan Okey. So yang ini apa buat? Hutan. Hutan juga ni. Okey, suhu bumi meningkat So you kata apa dia? Okey. Untuk apabila hutan ditebang. Okay, apabila, boleh kata, apabila banyak hutan ditebang, apa dia? Bumi akan jadi panas. Okay, nampak. Just nice. Soalan tak ada nilai. Boleh. Dia tanya kesan, just give kesan pertama, kesan kedua. Apa dia? Exam kalau boleh tolong gariskan. Boleh. So you get 4 marks lah. Boleh dapat Okay, done. Okay, good student. How you supposed to answer? Full lah power pack. Okay, kesan pertama adalah kepupusan flora dan fauna. So apabila hutan dimusnahkan untuk tujuan pembalakan, pelbagai spesies flora dan fauna akan hilang habitat. Lantas, ekosistem hutan terganggu, rantaian makanan akan terjejas dan ini berakhir dengan kepupusan flora dan fauna. Dan cikgu bagi contoh dekat sini, contoh realiti. Misalnya, negara kita kehilangan 193,000 hektar hutan. Semula jadi sehingga tahun 2019 lah, akibat pembalakan haram. Azan. Kalau kamu tak boleh ingat macam ini, bagi statistik macam ini, contoh, you just put time misalnya, negara kita kehilangan ini ratusan ribu kan. So you kata negara kita hilang beribu-ribu hektar. Okay, beribu-ribu hektar hutan semula jadi akibat pembalakan haram. Misalnya, nampak? Ini paling ringkas kamu boleh tulis. Sebab kalau kamu tak boleh bagi statistik semua dengan betul, just write simple saja. Azan. Lepas tu kesimpulan. Rakyat mesti berani buat laporan jika terlihat aktiviti pembalakan haram untuk hentikan ancaman flora dan fauna. So, kepupusan flora fauna kan? Ancaman flora dan fauna. So, dia mesti balik kepada sana. Tapi buat aduan. Boleh something like that lah kesimpulan. Boleh Okey, kesan kedua adalah perubahan suhu dunia yang tidak menentu. Boleh. Ini semua ada dalam buku teks lah. Buku teks kata kamu bersikap individualistik, materialistik.
Lepas tu contoh-contoh ini semua adalah form 2 punya geografi. Kamu ada belajar, ada dalam sana. Perubahan suhu dunia kan. Suhu dunia atau bumi. Okey, apabila manusia mula bersikap individualistik dan materialistik kebendaan, mereka akan rakus melakukan penyahutanan secara besar-besaran. Hapuskan hutanlah, penyahutanan. Okay, perkara ini dilakukan untuk menjalankan aktiviti pertanian, penempatan dan perindustrian secara berleluasa sehingga mengakibatkan pemanasan global. Nampak? Dan bagi contoh, misalnya di Malaysia, misalnya di Malaysia, peningkatan suhu udara secara mendadak telah menyebabkan fenomena cuaca ekstrim seperti banjir besar, peningkatan aras laut dan hakisan pantai yang serius. Semua ini adalah disebabkan oleh peningkatan suhu udara secara mendadak dalam negara kita. So dia mengakibatkan fenomena cuaca yang sangat ekstrim sehingga banjir berlaku, peningkatan aras laut, hakisan pantai yang serius, all that. So secara konklusi, perubahan suhu bumi telah membawa pelbagai impak kepada kesejahteraan masyarakat, maka langkah proaktif perlu diambil sebelum terlambat. So maksudnya konklusi kamu sentuh balik ini, atau sometimes you letak harapan dan sebagainya. Azan, you got no idea means macam mana pun boleh fikirlah, come out with idea lah, understand, buat satu conclusion. Boleh, dapat, okay, done. Then we go for the last question lah, soalan 9. Boleh, okay, last question. Tapi calon lulus dulu. As usual, okay, kita boleh habiskan lah. Okay. Ini pun buku teks tau. Okay. Kejadian seperti keratan berita di atas sering kali terpampang dalam akhbar tempatan. Baca soalan betul-betul lah. Jelaskan perasaan anda. Kena bagi perasaan dan jelaskan tau. Insiden ini sering dikaitkan dengan kekurangan nilai kerohanian dalam ahli keluarga warga emas tersebut. So bincangkan cara-cara individu. Dia tak cakap ahli keluarga semua dekat sana. So dia kata cara individu dapat meningkatkan nilai kerohanian. So nilai kerohanian is the Form 5 Chapter 3. Spirituality. This is a cara meningkatkan nilai kerohanian. Here, I cannot take everything, no. Saya ambil tentang ibu bapa. This one. And then I also take this one. Sebab menjadikan ajaran agama sebagai panduan hidup. Sebab semua ajaran agama kata, you kena jaga ibu bapa kamu. Zen, dengan baik. Zen, okay, nampak tu. Jangan jadi anak derhaka. Zen, so Malay pun ada, yang jangan jadi anak derhaka. Dulu ada cerita apa, si tanggang. Zen, okay, nampak. Agama pun ajar benda yang sama. Kita kena taat ibu bapa. Boleh. Okay, so you have to know textbook lah. Cara meningkatkan nilai kerohanian. How to increase your spirituality. Nampak? Boleh, Okay, so calon lulus apa you kena buat adalah lulus, nak lulus sajalah. Okay, apa you perlu buat? Ini bukan structure, jangan pergi tulis sedih saja dekat sana tau. Ini essay, so tulis saya rasa sedih. Tulis penuh pun tak apa. Kenapa you rasa sedih mesti tulis? Sebab dia jelaskan. Tengok, jelaskan perasaan you. So saya berasa sedih. Dan you tulis. Kenapa sedih? Kerana anak-anak tidak balas jasa ibu bapa. That's it.
After that ada nilai dekat sini, tak ada. Ini nilai kerohanian. Cara-cara. So maksudnya I have to give cara pertama. Cara pertama dia, okey, watak adalah individu kan? Sini ya, kamu boleh nampak. Okey, cara pertama, so you tulislah cara pertama, individu. Apa dia? Individu mesti ikut agama atau tulis ajaran agama. Nampak tu? So, ikut ajaran agama means apa you kena buat? Individu mesti jaga ibu bapa dengan baik. Belah tu. Understand? Okay, this is one. Second, cara kedua. Individu mesti taat kepada ibu bapa. Kalau taat kepada ibu bapa means, so you beritahulah. Individu tidak boleh ini satu perkataan baru punya mesti mahu tahu. Ibu bapa kita taat setia kepada ibu bapa means kita tak boleh derhaka. Tidak boleh jadi anak derhaka. Boleh? As simple as that. You write this much lah. Zen, okay, nampak. So you cannot get like 6 marks, no. Kamu maksimum kamu boleh dapat 4 saja. So maksimum 3 hingga 4 markah saja untuk lulus. Kalau kamu nak dapat 5 hingga 7, nanti mesti ada inference all that. Zen, you tak boleh tulis inference and all that. Maka at least tulis ringkas macam inilah untuk dapatkan maksimum 4 markah. 4 kali dengan 5 soalan, 20 markah. Dan bahagian A dapatkan 20 markah, 20-20 campur, 40. Sudah lulus. Boleh? Okay. Last. Good student. Okay. Dia ada lagi satu soalan kan? A dan B kan? Okay, wait. Saya berasa sedih apabila, you are good student, jangan tulis saya berasa sedih saja full stop. You tulis penuh. Saya berasa sedih apabila baca berita ini. Anak-anak tidak hargai jasa dan pengorbanan ibu bapa. So, cara pertama, individu harus menjadikan ajaran agama sebagai panduan hidup. So, individu perlu amalkan tuntutan agama yang mewajibkan setiap anak jaga kedua-dua ibu bapanya. So, selaras dengan ini, anak-anak perlu mengutamakan hal ehwal kebajikan ibu bapa mereka. Dan saya bagi contoh dekat sana, misalnya anak-anak perlu meluangkan masa bersama ibu bapa mereka dan pastikan semua keperluan mereka dipenuhi sebaik mungkin. Whatever needs your parents have, cuba penuhi sebaik mungkin. So kesimpulannya, balik kepada agama kan. So kesimpulannya, anak-anak mesti penuhi tuntutan agama dengan jaga ibu bapa sebagaimana mereka memelihara dan membesarkan. Membesarkan mereka. Okey, atau boleh tulis membesarkan anak mereka. Pun boleh. Okey, dapat Okay. Next, yang kedua. Cara kedua, individu mesti mentaati ibu bapa mereka. Okey, ada dalam buku teks lah. Bila mentaati means kamu kena bersikap baik terhadap ibu bapa kamu. Nampak? Ini tuntutan agama tau actually. So ibu bapa harus bersikap baik terhadap ibu bapa. Anak-anak harus bersikap baik terhadap ibu bapa. Anak-anak harus beri layanan sopan.
tidak menyebabkan ibu bapa berkecil hati dan sentiasa cuba menggembirakan hati mereka. Sebagai contoh, anak-anak harus menyambut hari istimewa bersama ibu bapa mereka. You put a full stop here, sufficient enough already. Tapi as usual lah, tadi cikgu beritahu ini jawapan cikgu, saya boleh tulis lengkap, sangat compact. So sebagai contoh, anak-anak harus menyambut hari istimewa bersama ibu bapa mereka seperti hari lahir, hari ulang tahun perkahwinan, hari ibu dan bapa, Father's Day, Mother's Day, dan hari perayaan. Nampak tu? Kalau tak boleh, kamu tak boleh ingat semua, just write. Sebagai contoh, anak-anak harus menyambut hari istimewa bersama ibu bapa mereka. Dan konklusinya, balik kepada taat setia, taat. So konklusinya, anak-anak harus bersikap taat setia. Kalau taat setia means, of course you akan avoid, harus elakkan diri dari jadi anak derhaka. Nampak? So you punya huraian will be lengkap. Okay, so kamu ada fakta, kamu ada huraian, kamu ada huraian lanjutan, kamu ada contoh, kamu ada inference. Nampak? Lengkap. Dapat? Okay, done. Then, of course, last soalan lah. Last bagian of the last soalan lah. Yang ini adalah tentang keldai dadah. Tengok soalan dia. Berdasarkan informasi di atas, bagaimanakah cara pesalah sepatutnya diadili mengikut prinsip keprihatinan? Ini bukan prinsip keadilan, keprihatinan. Soalan sudah sebut. Uraikan jawapan anda berlandaskan nilai-nilai universal. Cantik ada nilai, so you'll get marks. Azan, Okay. So cara dia adalah pesalah orang yang buat salah, iaitu keldai dadah. Betul? Okay. Ditangkap mengedar dadah dekat luar negara lah. Azan, selalunya mereka ditipu oleh sindiket lah, something like that. So bagaimana means cara pesalah? Pesalah means siapa yang jatuhi hukuman adalah hakim. So you got another wata there. Hakim. Boleh Okay. So how you supposed to answer adalah siapa yang jatuhkan hukuman adalah yang mengadili adalah hakim kan? So you tulislah hakim amalkan nilai. Okay, rational boleh. Nilai bertanggungjawab boleh. Okay, tak mau. Kalau keprihatinan dia takkan bagi hukuman gantung sampai mati. Okay. So ada nilai kasih sayang. Sayang kepada nyawa orang lah. Okay. Kasih sayang. Dan nilai baik hati. Lepas tu tak mau hukum bunuh lah. Okay. So cara pertama. Cara pertama adalah hakim tidak jatuhkan hukuman mati. Okey, nampak dia tak bagi hukuman mati. Hakim bagi penjara seumur hidup. Penjara seumur hidup, tetapi semasa dalam penjara you berkelakuan baik dan sebagainya, polis tengok kamu baik dalam penjara dan sebagainya, maka mereka akan suruh kamu apply untuk pengampunan. Dan kamu dapat pengampunan means kamu akan dikeluarkan daripada penjara lah. Azan, it all depends on how you behave dalam penjara lah, something like that. So kalau kamu jatuhkan hukuman mati means matilah, habis. Dia tak boleh berkelakuan baik, tak ada peluang and all that lah, mati teruskan. Azan, so itu nilai keadilan. Ini keprihatinan. Boleh prinsip keprihatinan. Okay, next. Apa yang kamu kena buat adalah okay,
So cara kedua adalah hakim beri kebenaran. Beri peluang pun boleh. Peluang pesalah untuk, ini benda baru, bela diri. Bela diri. Sebab dia ditipu oleh sindiket kan. So you bagi dia peluang untuk bela diri. Cari lawyer dan sebagainya. Understand? Okay, nampak tu. So, hakim simpati kerana pesalah telah ditipu oleh sindiket. Ini boleh tulis ringkas macam ini untuk lulus pun is consider very good already. Azan, so you bagi dua cara. Cara pertama kamu dan cara kedua kamu. Apa hakim buat. And just keep buat huraian. Just nice. Kalau dia tanya nilai, tulis nilai. Boleh, Okay. Final for today, calon cemerlang. Tengok. Hakim harus mengamalkan nilai rasional, nilai kejujuran, nilai kasih sayang dan nilai baik hati. Bagaimana right? Cara pertama pesalah diadili mengikut prinsip keprihatinan adalah dengan tidak menjatuhkan hukuman mati. So ini kerana hakim harus elakkan pesalah daripada menjadi mangsa keadaan. Mangsa keadaan ini semua buku teks tahu. Baca buku teks betul-betul. So keprihatinan itu adalah form 4 chapter 3. Dalam sini dia ada cerita. Ini keadilan. Ini keprihatinan. So, you boleh nampak. Dia mempertimbangkan situasi. Kepentingan orang lain dalam situasi yang dihadapi. Situasi. Sebab dia tak mahu kamu jadi mangsa keadaan atau mangsa situasi. Ada dalam buku teks, so saya gunakan dalam jawapan. So, you must well versed. You mesti tahu kandungan well. Okay, untuk keluarkan jawapan yang baiklah. Untuk menulis jawapan yang baik, kandungan kamu must be very strong. Understand? Barulah you can touch your A+ lah. A+ is not easy. Understand? Okay, nampak? Boleh, Okay. So, ini kerana hakim harus elakkan pesalah daripada menjadi mangsa keadaan. Hakim juga, hakim patut prihatin dengan situasi pesalah yang mungkin telah dianyai atau ditipu oleh sindiket. So misalnya, apa cara dia boleh buat adalah tidak jatuhkan hukuman mati means, misalnya hakim boleh ganti hukuman mati dengan hukuman penjara seumur hidup. Nampak? So secara kesimpulan, hakim elakkan hukuman mati atas dasar peri kemanusiaan. Boleh nampak tu. So boleh nampak orang yang prihatin ini, dia adalah benda-benda dia ada simpati, peri kemanusiaan, pemurah, lepas tu dia ada kepedulian, all that lah, understand. So ini adalah perkataan-perkataan yang kamu boleh gunakan untuk buat ayat. Dan ayat itu bergantung kepada apa soalan, apa isu. Understand? So this is how I prepare answer lah, understand. Ada soalan, buku teks mesti ada, Google mesti ada sebelah. So saya kadang-kadang saya terpaksa Google bila maklumat dalam buku teks tak mencukupi untuk saya buat ayat. Then end of the day, ini adalah hasil dia. Jawapan compact, padat. Understand? Okay, nampak? Okay. Cara kedua, pesalah harus dibenarkan untuk membela diri jika mereka telah dianiaya atau ditipu oleh sindiket. So dalam hal ini, hakim boleh membuat pengadilan dengan menunjukkan perasaan simpati dan empati.
Nampak? Sejajar dengan ini, ini semua Google. So sejajar dengan ini, hakim boleh syorkan pesalah mohon konsultasi. Konsultasi daripada Badan Kehakiman, sepatutnya ada dekat sini, untuk mencari solusi. So misalnya dalam Malaysia ada pesalah boleh mohon e-konsultasi yang sediakan nasihat guaman, legal advice secara percuma kepada golongan B40. Contoh cikgu semua adalah contoh reality. Untuk tunjukkan kepada pemeriksa, saya ini adalah orang yang banyak baca. Bukan kau banyak baca, cikgu bagi jawapan, kau ingat, kau pergi muntah. Zen, Okay, nampak? Faham? Selalu mau contoh jawapan kan? Okay, so tengok. Misalnya pesalah boleh memohon e-konsultasi yang sediakan hikmat guaman secara percuma kepada golongan B40. So secara konklusi, come back to bela dirilah. Nampak? Okay, so konklusinya, kes kedai dadah yang tertipu akibat muslihat sindiket harus diberi peluang untuk mendapatkan pembelaan. Pembelaan dibenarkan, bela diri semua samalah. Boleh tengok cara cikgu buat ayat. Tak nampak ayat itu, tak nampak 100% sama. Maksud dia sama, tapi ada kelainan sikit. Nampak cara kamu mengolah ayat lah. Zen, ayat kamu matang dan sebagainya, very solid, then you deserve to get full marks. Boleh dapat okey. Okey, done. Kertas peperiksaan tamat. Boleh. Okey. Okey, wait cikgu off recording dia.